Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, siaran khas pada pagi ini di saluran berita RTN dan sudah sedia di saluran TV1 untuk membawakan bersama dengan anda satu lagi detik yang bersejarah buat negara kita selepas hampir 12 bulan negara mendepani pandemik COVID-19. Kini sudah tiba masanya untuk penerimaan kumpulan pertama bagi vaksin COVID-19 bagi tahun 2021. Untuk pengetahuan anda semua, anda bersama-sama pagi ini sedang menyaksikan rancangan khas vaksinasi COVID-19. Kita akan bawakan perkembangan secara langsung bagaimana pergerakan vaksin ini daripada negara pengeluar iaitu di Amerika Syarikat sampai ataupun tiba ke Malaysia. Bagaimana sebenarnya hari ini merupakan hari yang bersejarah dan amat bermakna dan sentiasa dinanti-nantikan oleh kita semua. Itu pastinya kami akan bawakan untuk anda hari ini. Jadi seperti biasa sebenarnya untuk permulaan siaran kita ingin berkongsi kepada anda apakah perkembangan terkini kes jangkitan COVID-19 setakat semalam. Baik, ini satu perkara yang menarik juga untuk kita sama-sama kongsikan, sebab kalau kita melihat kepada taburan kes bagi pandemik COVID-19, ia telah pun mencatatkan penurunan kurang daripada angka 3,000 kes dan tetapi masih lagi mencatatkan 4 angka. Cuma yang lebih pentingnya adalah penumpuan terhadap penjarakan sosial dan juga pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan sebelum program vaksinisasi ataupun imunisasi kebangsaan COVID-19 dimulakan insya-Allah pada minggu ini dan juga minggu hadapan. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi bayangan yang lebih jelas, kerana pematuhan kepada SOP adalah lebih penting berbanding kepada kebergantungan sepenuhnya kepada program vaksinisasi dan kedua-duanya harus digerakkan secara bersama. Kalau sebelum ini kita seringkali membincangkan antara vaksin yang terbaik untuk kita pakai, ubat terbaik dipakai untuk berada di rumah. Tapi sekarang ini mungkin persepsi itu sedikit berbeza kerana akhirnya impian rakyat Malaysia untuk melihat program imunisasi kebangsaan COVID-19 telah pun bermula iaitu hari ini dengan kita sama-sama akan dapat saksikan seketika nanti bagaimana proses penghantaran vaksin pertama yang akan tiba di Kuala Lumpur International Airport KLIA. Okey. Baik, sebelum kita nak membawakan gambaran tentang penerimaan kumpulan pertama bagi vaksin COVID-19, molek kiranya untuk kita bawakan perkembangan terkini seperti biasa kes harian bagi COVID-19 yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setakat semalam seperti yang dinyatakan tadi, kes baru mencatatkan 2,461 kes, yang mana jumlah kes keseluruhan mencatatkan kumulatif kes adalah 280,272 kes, namun kematian baru mencatatkan di bawah 2 angka iaitu 8 kematian baru. Okey, daripada keseluruhan kes ini, kita saksikan sikit pecahan kesnya. Kalau kita dapat sama-sama saksikan, Selangor sebenarnya masih lagi mencatatkan kes harian yang tertinggi. Jadi pastikan anda berhati-hati walaupun kita bakal menerima vaksin ini, tapi ianya berperingkat, berfasa. Tidak semua akan mendapat akses vaksin dalam masa yang serentak dan untuk kita sama-sama melihat kesan vaksin tersebut akan memakan tempoh. Bayangkan untuk setiap individu memerlukan sekurang-kurangnya 2 dos suntikan vaksin. Jadi bayangkan berapa lama masih diperlukan untuk kita sama-sama bebas sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 ini. Jadi pastikan walaupun angka ini mungkin dilihat sedikit menurun, ini disebabkan oleh kita semua yang sentiasa menjaga SOP. Itulah kita perlu sama-sama patuhi sehingga kita semua diisytiharkan benar-benar bebas daripada COVID-19. Untuk mencapai tahap 82% herd immunity itu, ini merupakan salah satu daripada perkembangannya kes positif mengikut negeri seperti boleh anda gambarkan di page ataupun di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Cumanya kita nak memberikan lebih penumpuan kepada prosedur ketat pengumpulan ataupun penghantaran kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech, yang mana ini merupakan jenis dalam kumpulan vaksin Comirnaty. Vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech Comirnaty menjadi kumpulan pelalian pertama membabitkan 312,350 dos yang bakal tiba di Malaysia hari ini menjelang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi ini kumpulan pertama, maka dalam fasa kedua itu juga akan terus diteruskan dengan lebih 9 juta dos yang akan diberikan dan kemudian diteruskan dengan fasa ketiga lebih kurang 13 juta dos akan diberikan dan juga diselenggarakan oleh pihak MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma yang menarik yang perkembangan kita boleh gambarkan pada kali ini, Syu, untuk lintas langsung seketika nanti, banyak pihak yang menggembling tenaga dan juga melakukan kerjasama secara sinergi antaranya Malaysia Airlines Berhad ataupun Malaysia Airlines Berhad ataupun Mas Cargo, juga pihak Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, KKM dan juga MOSTI. Dan persediaan daripada pihak Mas Cargo terutama
terutamanya untuk pengetahuan anda semua, sudah pun dijalankan beberapa bulan yang lepas untuk mereka sama-sama mempraktikkan bagaimana untuk mereka menerima vaksin tersebut. Dan untuk pengetahuan anda semua, dari tahap keselamatan dan juga kesihatan dan sebagainya, ini bukanlah kali pertama pihak Malaysia menerima bekalan vaksin, kerana kita sebenarnya ternyata sudah pun menjalankan beberapa program vaksinasi sebelum ini. Jadi pengalaman daripada sebelum ini, contohnya untuk mengambil vaksin bagi penyakit cacar, polio dan sebagainya, turut diaplikasi untuk pengambil alihan ataupun dari sudut logistik vaksin COVID-19 ini. Bezanya skalanya agak besar dan ramai yang ternanti-nantikan vaksin COVID-19. Itu sahaja bezanya. Selain daripada itu, mereka semua mempunyai pengalaman yang tersendiri untuk memastikan pengagihan vaksin COVID-19 ini dapat dijalankan dengan sempurna, insyaAllah. Ini kita nak kongsikan protokol kesihatan yang ketat mengiringi ataupun ini satu perkara tentang lawatan luar negara oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein. Cuma kita nak memberi gambaran terhadap soalan lazim berkaitan vaksin. Ini dikeluarkan soalannya ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin tidak menjurus secara tepat ataupun secara directly towards the vaccine COVID-19, tetapi apa yang digambarkan itu adalah tentang maksud vaksin, yang mana vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Jadi pelbagai frequently asked question yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun diletakkan di laman susawang tersebut, maka ia adalah bersangkut paut dan juga bersinergi dengan beberapa plan vaksin ataupun imunisasi COVID-19 kebangsaan. Vaksin ini antara tujuan utamanya adalah untuk mencapai imuniti kelompok. Imuniti kelompok ini sebenarnya dalam erti kata lain bukanlah kita 100% membasmi virus tersebut. Apabila kita bercerita berkenaan imuniti kelompok, itu bermakna jangkitan virus tersebut di dalam sebuah komuniti itu adalah rendah. Jadi apabila jangkitannya rendah, kebarangkalian untuk orang lain terkena virus tersebut akan berkurangan dan kita boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Jadi itu sebenarnya kepentingan kenapa kita ingin berkongsi pada anda dan kami bawakan secara khas hari ini berkenaan vaksin dan juga program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini untuk kita sama-sama memahami dengan lebih mendalam bagaimana sebenarnya keberkesanan dan kepentingan program-program seperti ini untuk kita semua. Dan sudah semestinya secara langsung kita bawakan penerimaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 di saluran berita RTM dan juga di saluran TV2 untuk anda yang sedang menonton kami ketika ini. Jadi ini satu perkembangan dan juga gambaran yang cukup menarik kerana sejarah telah pun tercipta buat negara kita. Mungkin ada beberapa negara di seluruh dunia sudah pun menerima vaksin. Digambarkan oleh WHO 100 juta dos vaksin telah pun diberikan, melebihi jumlah mereka yang disahkan positif COVID-19. Jadi ini perkabaran gembira juga. Malaysia tidak terkecuali, Malaysia tidak terlambat, malah ada lagi beberapa negara-negara maju lain seperti Korea, Jepun yang masih lagi belum memulakan proses vaksinasi mereka. Maka dalam hal ini Malaysia juga antara negara-negara yang terkehadapan dan juga terawal dalam mendapatkan bekalan vaksin COVID-19. Yang penting ini akan diberikan secara percuma dan anda juga boleh mendaftar, boleh mula membuat pendaftaran pada 1 Mac nanti. Ada banyak sebenarnya cara untuk anda mendaftar, antaranya boleh ke aplikasi MySejahtera, itu paling mudah sekarang ini. Kalau anda berada di kawasan bandar, boleh ke laman sesama yang disediakan ataupun ke klinik kesihatan yang berhampiran. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi perincian tentang vaksin yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana.